Huh. Maklum, laju. Alhamdulillah. Penat nak liga tu. Oh. Aduh. Itulah ana tengok Mualim ni semangat bersukan. Kan? Mungkin ada sebab apa ataupun dalam agama sendiri kan. Nak tahu juga kan kok ada tuntutan ke ataupun kita panggil apa? Untuk tuntutan untuk menyihatkan badan lah. Mungkin ada ke dalam Islam sendiri yang menuntut, bukan sekadar doktor ke daripada kesihatan ke, tapi dari Islam adakah ada benda yang untuk menuntut untuk kita menyihatkan badan ni? Okay, meh duduk. Allah Akbar. Ya, jadi alhamdulillah macam itulah pagi petang-petang duduk kayu, duduk lari, pergi ke tak sanggul ke, pergi naik bukit ni kan. Kita selagi Allah masih beri kita umur, kesihatan, kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebab kalau tak silap dalam sebuah hadis ada Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Jadi Rasulullah mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik. Bukan saja lebih baik, tapi kemudian Rasulullah mengatakan wa ahabbu, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muslim yang atau mukmin yang dhaif, yang lemah. Jadi salah satu cara atau upaya untuk kita menjaga stamina badan kita adalah dengan kita bersukan lah, kan? Dengan bersukan, dengan jaga kita punya pemakanan. Tak kisahlah sukan apa yang kita nak buat. Ada basikal macam ni, kita kayuhlah basikal. Tak ada basikal macam Mualim tadi lari kan, apa semua kan. Janji semua yang menyihatkan badan kita. Selain itu kita jaga juga kita punya pemakanan. Sebab kesihatan ini merupakan nikmat yang paling besar. Dan nikmat yang ada ni kita jaga untuk apa? Agar kita dapat melaksanakan ibadah dengan baik kan. Jadi takkan kita nanti kaki dah sakit, tak mampu nak berjalan ke masjid, baru ada keinginan kita untuk nak melaksanakan ibadah yang lebih. Macam tu kan Malim? Okey nah. Jom Malim kita tengok kat sana tu, insya-Allah. View cantik kat dalam tu, insya-Allah. Malim tak pernah pergi lagi kan? Jom kita pergi dalam. Okey. Subhanallah, lawanya Malim. Tapi Malim, kan kita duduk masuk tempat macam lawa lah, tapi hati ni rasa macam takut pun, risau pun ada kan. Ada tak doa ataupun amalan kita sebelum kita nak masuk tempat-tempat yang macam hutan ni kan, tempat-tempat baru, ada tak Malim? Kita nampak memang cantik lah, tapi macam menakutkan juga kan. Pokok semua apa semua, kita tak tahulah apa benda yang ada kat dalam ni semua kan. Tapi memang Rasulullah ada mengajarkan lah kepada kita, setiap kita masuk tempat yang baru ke, sama ada hutan belantara macam ni ke, atau kita masuk dalam pantai, laut atau rumah baru pun, ada sebenarnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa yang diajarkan adalah Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Itu di antara doa lah yang diajarkan. So kita baca doa itu, sebenarnya kita minta perlindungan daripada Allah, daripada makhluk-makhluk lah yang suka mengacau manusia, mengganggu manusia. Itu doa yang boleh kita baca. Atau kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu pun kita minta perlindungan daripada Allah agar kita dijauhkan daripada gangguan-gangguan makhluk Allah, yang mungkin ada makhluk yang jahil, dia suka kacau manusia kan. Atau paling pendek pun doa yang boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak mampu juga cukup bismillahirrahmanirrahim, jalan. Sebab tempat ini semua kita yakin tempat ini kan Allah yang punya kan.
So kita mintalah kepada Allah ya. Jangan sampai kat pokok ni kemudian kita kata tumpah lalu pokok. Kita minta seakan-akan kita takutlah kepada pokok ni. Yang seperti itu tidak dibenarkan ya. Kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tahu contohlah kita tahu kat sini ada something ke apa semua, jangan kita minta kepada dia, tapi kita minta kepada Allah, sebab Allah yang mengatur semuanya, insya-Allah nah. Macam tu boleh kok nah? Boleh. Alright, jom. Kita tengok lagi apa ada kat atas tu. Jom. Allah Akbar. Naik dulu. Alright. Berat ni. Boleh, kita rehat sekejap. Penat. Duduk. Boleh kita rehat kat atas tu. Okey, boleh, jom. Boleh. Naik atas sikit lagi. Okey. Muallim. Ya. Aduh, kebetulan jumpa Muallim lah kan. Kita alhamdulillah dah sekarang ni dah masuk bulan Syaban. Nanti tak lama dah kita akan menyambut bulan Ramadan kan. Jadi mungkin Muallim boleh cerita sedikitlah kan, bulan Syaban ni apa keistimewaan, apa kelebihan dia. Yang Muallim rasa apa yang kita patut boleh buat pada bulan Syaban ni. Betul ya Muallim. Kita ada bulan Syaban kan, maksudnya tak lama dah kita insya-Allah akan kedatangan lah tamu yang sangat mulia bulan suci Ramadan. Dan sebenarnya kat bulan Syaban ni pun banyak manusia yang tersilap sebenarnya dengan amalan-amalan. Kalau kita tengoklah kat kampung-kampung, amalan tradisi ada dengan pergi kat tepi pantai ya, kemudian menghidangkan ada ayam lah, kemudian ada pulut kuning dan lain sebagainya kan. Banyaklah masyarakat yang berbuat seperti itu ya. Tapi sebenarnya ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya bulan Syaban ini bulan yang banyak dilupakan oleh manusia ya. Sebab dia terletak di antara bulan haram iaitu bulan Rejab dan juga bulan yang sangat mulia iaitu bulan suci Ramadan. Jadi dalam hadis itu disebutkan bulan ini banyak manusia yang lalai ya. Dan kalau kita tengok sendiri hadis yang disebutkan ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia suka untuk berpuasa pada bulan Syaban ya. Walaupun dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah tidak pernah berpuasa lebih banyak melebihi daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan maksudnya bulan Ramadan itu memang Rasulullah puasa 30 hari penuh kan, atau 29 hari penuh. Adapun bulan-bulan yang lain beliau tidak berpuasa penuh ya pada bulan tersebut. Namun ada sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya amalan tahunan anak-anak Adam ini akan diangkat ya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Syaban. Sama juga kalau kita dengar kan setiap hari Isnin dan Kamis amalan manusia yang mingguan itu diangkat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah suka sebenarnya kalau amalan itu diangkat ya dan beliau dalam keadaan berpuasa. Samalah juga dengan bulan Syaban ini, beliau suka kalau amalan tahunan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi tidak ada sebenarnya amalan khas ya atau amalan khusus pada bulan Syaban, namun yang harus kita buat adalah dengan memperbanyak ibadah puasa. Dan kemudian kita sudah bermula sebenarnya bulan Syaban ini kita sudah warming up. Jadi jangan kata sagilah tunggu
malam satu Ramadan itu baru saya nak betul-betul beribadah. Jangan seperti itu ya. Banyak orang yang akhirnya seperti itu, dia kecundang pada 10 hari pertama di bulan suci Ramadan itu dia dah out dah. Sebab tu di bulan Syaban ini warming up, kita dah mulakan qiyamul lail, solat malam ya. Rutinkan baca Al-Quran ya, kemudian berpuasa dan banyak lagi amalan-amalan lain yang boleh kita buat di bulan Syaban ini. Dan jangan lupa untuk kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Jadi itu saja kok. Jadi memang tak adalah amalan-amalan khas ya yang di khususkan oleh Rasulullah SAW, kecuali amalan-amalan yang umum lah, seperti solat ya, berpuasa, berzakat ya, baca Quran dan lain sebagainya. Itu boleh kita gunakanlah di bulan Syaban ini sebagai warming up untuk kita menuju kepada bulan suci Ramadan. Jadi sekarang kita dah warming up ni di bulan suci Ramadan. Kita samalah kita tadi jalan kan dari bawah itu kira bulan Syaban lah. Ini Ramadan ni, sampai ke atas ini nanti ni, ini bulan Ramadan. Jadi cabarannya 30 hari tu dia ada fasa-fasa dia. Jadi berat. Kalau kita tidak membiasakan diri kita pada bulan Syaban ini, memang berat lah. Kita nak habiskan 30 hari di bulan suci Ramadan itu memang agak berat ya. Hanya dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita boleh menghabiskan 30 hari di bulan suci Ramadan. Apapun kita berharaplah ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan dan kita mampu menghabiskan 30 hari di bulan suci Ramadan itu dengan melaksanakan amal soleh, dan kita keluar dari madrasah Ramadan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah Malim. Insya-Allah. Okey. So kita nak pergi mana? Kita nak turun ke sebab dah nak pukul 7 ni malam ni. Rasa kat 7 tu kat nanti dia masuk dalam rekod. Okey, Malim. Jauh lagi ni kalau kita nak pergi ke atas ni kan. Dah gelap ni. Tak apalah, kita saat ni kita turunlah kat bawah nah. Insya-Allah, pelan-pelan insya-Allah. Okey. Jom pelan-pelan. Perlahan kita turun. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Kekal sehat, jaga ibadah. Insya-Allah Allah berkati. Jumpa lagi.